Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Hai, saya Sidik daripada sidik.my. Dalam episod sebelum ni, kita tunjukkan bagaimana caranya untuk cara memasang MQTT, Node-RED, InfluxDB dan Grafana, iaitu di sini. Kemudian, saya juga tunjukkan contoh aplikasi MQTT, Node-RED, InfluxDB dan Grafana di dalam episod 23, yang ni menggunakan Node Wi-Fi, menggunakan Grove Wi-Fi. Dan akhir sekali dalam episod 25, saya tunjukkan bagaimana cara untuk memasang LoRaWAN Gateway Bridge, Network Server dan Application Server dalam satu Raspberry Pi yang sama. Itu di sini. Jadi akhir sekali kita tunjukkan macam mana data dimuat naik di dalam aplikasi chip stack yang dipasang di Raspberry Pi, iaitu ini ya, empat pemboleh ubah ni. Okey. Sekarang kita nak gabungkan ketiga-tiga ni. Okay, kita dah upload pada application server, tapi data tu kemudian kita nak terus gunakannya untuk memaparkan graf seperti ini di Grafana. Jadi kita gabungkan semuanya lah. Untuk sebagai perbandingan, untuk sebelum ni kita guna Wi-Fi. Wi-Fi ni sesuai untuk aplikasi jarak dekat. Sebab range Wi-Fi ni kan dalam rumah je. Lebih kurang dalam beberapa puluh meter. Kemudian Wi-Fi tersebut menghantar ke MQTT broker yang dipasang di Raspberry Pi dan diproses menggunakan Node-RED, pergi ke database InfluxDB dan dipaparkan kepada Grafana. Okay. Bagi LoRaWAN pula, data dari node ni akan dihantar melalui radio long range, radio jarak jauh yang berfrekuensi 923 kHz untuk Malaysia. Kemudian data ni diproses oleh gateway, bridge, LoRaWAN network server dan LoRaWAN application server. Sebagai contoh, semalam kita install semua ni pada satu Raspberry Pi. Jadi sebenarnya destinasi dia adalah sama lah, pergi ke MQTT broker. Kemudian cuma jalan dia, LoRa ni dia jauh sikit, sebab dia kena ada network server dan application server dan gateway bridge. Okey. Kita tengok terus data dia. Saya pula yang hilang. Okey. Baiklah. Ni saya susun daripada pertamanya ialah Circuit Python. Circuit Python ni kita install pada ni Raspberry Pi Maker Pi RP 2040. Jadi kita kat sini kita ada HM3301 PM 2.5 dan juga CO2 sensor kat sini disambungkan pada I2C hub. Okay, dan disambungkan pada port ni. Kemudian display juga disambungkan pada I2C hub. Dan data ni dihantar melalui Grove LoRa E5. Jadi ada banyak library kita import kat sini.
dan dia guna satu je I2C, iaitu dipasang di GP26 dan 27. Dia sama je dengan sebelum ni, dengan episod 25 sebelum ni. Kita ada ubah sikit-sikit je. Kita tambah OLED ni lah untuk paparkan value, dan kita set setiap 15 saat. Oleh kerana ni local network, jadi tak ada masalah lah kat situ. Sebab kalau contohnya kita sambung kepada the Think Stack, dia ada the fair usage policy, kita tak boleh hantar banyak-banyak. Tapi ni sebab ni local, dan untuk study dan development kita boleh. Okay. Skrip ni mula-mula dia akan hantar AT command, tukar mode, tukar data range pada ASIA 923, kemudian kita masukkan app key, dan hantar brokers out dalam bentuk JSON. Okay, ni JSON dia lah. Dan ada sedikit had dia ada had tak boleh lebih daripada 51 byte untuk frekuensi 923 ni. Okay. Hantar setiap 15 saat kat sini. Kemudian dihantar ke Chirpstack. Chirpstack ni. Okay. Ni yang terakhir lah ni. Pukul 7.15 tadi. Jadi kita pun dah, semalam kita tunjukkan macam mana kita dia dah hilang pula. Sekarang kita tunjukkan kerana kita letak function decode kat sini untuk convert data tadi daripada hex pergi ke JSON. Okay. 15 saat kat sini ya. Dia mungkin ada yang di skip juga lah. 15 campur 15 dalam 30 saat. Sorry. Okay, ini data dia. Ini data dia yang kita nak proses lagi. Okay, daripada sini kita akan pergi ke node rate. Node rate. Okay. Node rate ni dia ada node ni dipanggil node lah. Ni node MQTT in. Node JSON, node set message payload. Ni node change dan ni node influx db out. Jadi kenapa kita pakai node ni, sebab data tadi bila mula-mula dihantar, dia sebenarnya, nanti kita tunjuk macam mana data mula-mula dihantar. Message payload ni, kita tunggu ada data masuk sekejap lagi. Dia data ni bercampur aduk. Dia bukannya macam ni. Ni contohnya. Dia masukkan semua maklumat-maklumat yang kita tak pakai pun. Yang kita nak sebenarnya ni je. Tapi objek JSON ni dalam bentuk string pula. Kita kena tukar objek JSON ni kepada JavaScript object. Ini tadi ni topik ni bila kita install LoRaWAN application server tadi, dia akan publish ke MQTT topik ni. Ni contohnya application, to device, becak, AA, event. Dan kita tukar outputnya kepada pass JSON object. Tapi walaupun kita dah tukar pass
JSON object ni, dia masih tak tukar yang ni, object JSON ni. Dia masih dalam bentuk string. Jadi kita tukar kat sini. Okay, kita tunjukkan apa yang kita buat kat sini. Deploy lagi. JSON ni apa yang kita buat? Kita okay, payload object JSON. Object JSON yang tadi ni lah. Object JSON ni kita nak tukar kepada JavaScript object. Jadi kita buat. Kita tunggu next payload. Sekejap. Belum dah ada. Okay. Dia dah tukar kepada object JSON. Inilah yang kita nak. Tapi tu pun kita sebenarnya nak benda ni je. ACHT ni. Kita tak nak benda-benda lain. Jadi apa yang kita perlu buat, kita tambah satu lagi node untuk tukar payload daripada payload yang semua tu, yang semua tadi tu, kepada payload object JSON sahaja. Okay, cara node rate ni sebenarnya agak menarik . Tak perlu program pun. Tarik-tarik je. Dan kita boleh letak debug kat sini. Contoh kalau Python programming tu kita letak print lah. Kalau kita letak print. Okay, message payload ni kita deploy dia sekali. Kita nak 1, 2, 3, 4, 5. Mana tadi? Kita nak ni je kan tadi. Okay, kita nak objek mana tadi? Objek JSON tadi. Okay, sekarang bila kita set message payload untuk objek JSON, dia hanya keluar 4 ni saja. Okay, ni data ni dah bersih lah. Jadi kita dah boleh hantar ke database InfluxDB yang bernama measurement environment. InfluxDB punya database ni dia akan tambah timestamp bagi setiap data. Jadi tak perlu tambah time lah kat situ sebab dia ikut timestamp. Okay, jadi selesai. Sebenarnya ini selesai memproses daripada MQTT tadi, daripada Chipstack Application Server. Mula-mula kita convert JSON object, kemudian kita keluarkan objek JSON sahaja, dan payload yang sudah bersih tadi kita outputkan ke InfluxDB app. Okay. Jadi selesai, kita pergi ke paparan Grafana. Okay, ini paparan Grafana. Saya ada buat dua. Satu bertema gelap, satu bertema cerah. Bergantung pada preference, pada pilihan anda lah. Di Grafana ni kita buat macam ni, kita boleh design dalam bentuk gauge ataupun bar graph ataupun line graph kat sini. Macam sebagai contoh ni PM 2.5 ini untuk last 6 hours. Jadi saya dah pasang 6 jam. Saya tengok contoh last 12 hours ada data ke tak. Okay, last 12 hours. Kenapa si auto ni tak ada data, dia kata. Sebenarnya ada. Okay, last 6 hours. Mungkin ada masa yang dari CO2 ni saya baru tambah. Tak pastilah tu. Tak pasti kenapa. Jadi kita nampak ni sepanjang siang daripada 1 sampai pukul 7 dia punya tahap PM 2.5 ni kurang dan stabil. Pada PM 22 ni pukul 1:30 ni mungkin memasak ke apa, jadi dia naik sikit lah partikel. Untuk CO2 pun sama, dia turun dan sekarang naik balik sebab dah malam. Dan temperature, temperature hari ni macam sejuk so dia naik, sekarang dia turun. Kemudian kelembapan semakin lama makin kurang, bila dah dekat malam dia bertambah balik kelembapan tu. Dan ni gauge ni ialah
Untuk CO2 sekarang ni 500 ppm, dalam ppm lah. Kemudian PM 2.5 dah 24 microgram per meter meter per meter cube. Jadi okey, itu je. Sekarang kita dah nampak macam mana apa yang ni baru betul-betul komplit lah semalam tu. Semalam tu kita baru habis sampai ke chip stack saja. Sekarang bila kita dah gabungkan dengan simpan data di database dan kemudian saya nak bagi tengok, bagi tunjuk ni lah. OLED ni dia tunjukkan sama je data ni, kita tunjukkan pada OLED. Jadi sebenarnya untuk IoT, okey, IoT ni dia untuk LoRaWAN ni dia sebenarnya ada dua, satu uplink, satu downlink lah. Uplink ni lebih pada node ke server dan kita tunjukkan uplink proses ni, dan downlink kita hantar isyarat daripada server ke node. Yang tu kita tak bincangkan di sini lah. Jadi itulah saja untuk hari ini, dan sekiranya ada siapa yang membuat projek seperti ini boleh kongsikan nanti, dan kita boleh bincangkan cara-cara lain. Okey, kenapa saya guna CubeStack ni saya dah cakap semalam kot. Sebelum ni saya dah install the ThinkStack. Saya cuba install the ThinkStack pada Raspberry Pi tapi tak berjaya lah. Mungkin kerana masalah frekuensi di situ. Tak berjaya install. Jadi mungkin kerana skripnya belum matured lagi lah. Masih lagi baru. Ataupun dia belum cover frekuensi Asia 923 kHz. Jadi kenapa contoh aplikasi ni, saya tunjukkan contoh reban ayam kan. Banyak juga boleh ni untuk sistem parking. Sistem parking rasa sesuai juga guna LoRaWAN ni. Kemudian okey, dah nak maghrib. Assalamualaikum. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi, dan jumpa lagi.